Teori agenda setting diperkenalkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972 melalui kajian pilihan raya Presiden di Amerika Syarikat. Kajian mereka menunjukkan bahawa media berperanan penting dalam membentuk pemikiran masyarakat. Teori ini menyatakan bahawa media tidak secara langsung memberitahu masyarakat apa yang perlu difikirkan, tetapi menetapkan perkara yang patut difikirkan melalui penekanan dan liputan berulang terhadap isu-isu tertentu. Teori ini bersifat universal digunakan dalam pelbagai konteks seperti politik, advokasi alam sekitar dan komunikasi korporat. Media memainkan peranan sebagai penetap agenda, mempengaruhi hubungan antara agenda media, agenda awam dan agenda dasar. Dua konsep yang penting dalam memperkukuhkan teori ini adalah framing, cara media menonjolkan isu tertentu, dan priming, cara media mempengaruhi kriteria penilaian masyarakat terhadap isu atau pemimpin. Saya akan terangkan bahagian latar belakang teori agenda setting. Teori ini diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972 melalui kajian mereka semasa pilihan raya Presiden di Amerika Syarikat. Konsep utama teori ini adalah bahawa media massa tidak hanya melaporkan isu tetapi juga mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Proses agenda setting berlaku apabila media menekankan isu-isu tertentu yang seterusnya membentuk kesedaran kolektif dan mempengaruhi persepsi serta tingkah laku masyarakat. Dalam konteks era digital hari ini, dengan kemunculan media sosial, kajian tentang kesan agenda setting perlu diperluas untuk memahami bagaimana platform baru ini mempengaruhi pandangan masyarakat. Sekarang, amat jelas bahawa teori agenda setting adalah penting untuk memahami interaksi antara media dan masyarakat, serta bagaimana isu-isu diprioritaskan dalam konteks sosial dan politik. Study on the Media and Public Agenda in Malaysia. Kajian ini memberi tumpuan kepada bagaimana media mempengaruhi keutamaan isu dalam kalangan masyarakat berdasarkan teori-teori pembentukan agenda. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengkaji pengaruh media di Malaysia terhadap keutamaan isu masyarakat. Kami ingin melihat bagaimana liputan media membentuk fokus masyarakat terhadap isu-isu penting seperti politik, ekonomi, dan sosial. Hasil kajian menunjukkan terdapat kesepadanan jelas antara isu yang dianggap penting oleh masyarakat dan isu yang dilaporkan oleh media. Media memberi tumpuan kepada isu-isu umum seperti ekonomi, pendidikan, dan politik tanpa menunjukkan bias terhadap kaum tertentu. Dalam konteks ini, media berperanan sebagai penghubung yang membantu membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu ini. Namun, kajian ini mempunyai beberapa kekurangan. Pertama, ia kurang mendalami pengaruh media digital dan sosial yang kini semakin dominan. Kedua, ia tidak meneliti secara mendalam kecenderungan politik media yang mungkin mempengaruhi agenda liputan. Dari segi pemboleh ubah, kajian ini boleh dilihat daripada pemboleh ubah bebas, yaitu isu-isu dalam liputan media seperti politik, sosial, ekonomi, dan alam sekitar. Kemudian, pemboleh ubah bersandar, yaitu keutamaan masyarakat terhadap isu-isu ini. Hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah ini membantu kami memahami sejauh mana media membentuk tumpuan masyarakat. Advancing Agenda Setting Theory, Two Levels of Agenda Setting Effect. Tahap pertama menunjukkan media menentukan isu yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat berdasarkan jumlah liputan. Contohnya, isu politik atau ekonomi yang dipilih untuk diketengahkan. Tahap kedua menunjukkan media mempengaruhi persepsi masyarakat melalui atribut atau sifat isu yang diliputkan. Kajian menunjukkan tahap kedua lebih berkesan, terutama melalui penonjolan maklumat negatif berbanding positif. Fenomena ini dikenali sebagai negativity bias, di mana orang lebih tertarik kepada maklumat negatif. Pemboleh ubah kajian yang digunakan adalah bebas. Contohnya, pendapat masyarakat terhadap calon presiden pada tahun 2004, dan pemboleh ubah tidak bebas. Sebagai contoh, kandungan media tentang calon tersebut. Exploring the third level of agenda setting. Model ini memperlihatkan bagaimana media mampu mengaitkan pelbagai objektif dan atribut secara serentak. Ia juga membentuk rangkaian hubungan antara isu-isu dalam minda masyarakat. Penemuan utama bagi media ini bukan sahaja menonjolkan isu, tetapi juga membingkaikan hubungan antara isu. Contohnya, perubahan iklim sering dikaitkan dengan kesan ekonomi dan polisi awam. Hubungan ini mempengaruhi cara masyarakat menilai dan memahami isu. Berdasarkan limited capacity model, media mempengaruhi minda manusia melalui proses pengekodan, penyimpanan, dan pengambilan maklumat. Pemboleh ubah kajian ini adalah bebas. Contohnya, hubungan antara objek dan atribut dalam media. Dan pemboleh ubah bersandar. Contohnya, persepsi masyarakat terhadap hubungan tersebut.
saya akan menerangkan bagaimana media massa memainkan peran penting dalam membentuk pendapat awam berdasarkan artikel yang telah saya kaji. Artikel ini memberi fokus kepada bagaimana media tradisional seperti akhbar dan televisyen mempengaruhi persepsi masyarakat dengan menekankan aspek tertentu dalam isu-isu utama. Sebagai contoh, dalam isu sosial seperti kebajikan masyarakat atau masalah alam sekitar, liputan media membantu menentukan keutamaan masyarakat terhadap isu-isu tersebut. Penulis menggunakan pelbagai kaedah penyelidikan seperti kajian panel, analisis siri massa dan eksperimen terkawal untuk menunjukkan hubungan yang kuat antara agenda media dan agenda masyarakat. Salah satu konsep utama ialah heuristic information processing, di mana masyarakat bergantung kepada maklumat yang diberikan media untuk membuat keputusan dan membentuk pendapat. Hasil ini menyokong teori agenda setting yang menunjukkan isu yang ditonjolkan oleh media akhirnya menjadi keutamaan masyarakat. Namun artikel ini juga mengakui bahwa kurang perhatian diberikan kepada peranan media sosial dalam dunia digital serta variasi budaya di luar konteks nasional. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang bagaimana teori agenda setting diaplikasikan dalam konsep pasaran idea, di mana ide-ide bersaing untuk mendapatkan perhatian dan mempengaruhi masyarakat. Dalam pasaran ini, media dan pihak berkuasa memainkan peran penting untuk menonjolkan isu-isu tertentu yang kemudiannya membentuk pandangan masyarakat. Apabila media memberi liputan kepada sesuatu isu, ia menarik perhatian ramai dan mempengaruhi tindakan mereka, termasuk keputusan membeli barang atau perkhidmatan. Kajian ini juga menekankan peranan media sosial sebagai sumber utama untuk ramai individu di mana maklumat cepat tersebar dan membentuk pandangan umum pada peringkat global. Contohnya, liputan isu semasa seperti konflik Israel-Hamas atau ketegangan di Ukraina menunjukkan bagaimana media sosial boleh mencetus perasaan tertentu dan mempengaruhi tindakan masyarakat, termasuk jenayah kebencian seperti Islamofobia dan antisemitisme. Di Malaysia, teori ini juga dapat dilihat dalam tingkah laku pembelian. Contohnya, populariti barangan seperti tote bag atau pakaian yang sering dipromosikan di media sosial. Media massa menentukan fokus masyarakat, tetapi dalam masa yang sama, ia mungkin mengalihkan perhatian kita daripada isu-isu lain yang lebih penting tetapi kurang diberi liputan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang talk of agenda setting, framing, and priming, dan bagaimana konsep-konsep ini mempengaruhi cara kita memahami isu-isu dalam media. Pertama sekali, framing. Framing merujuk kepada bagaimana media menunjukkan aspek tertentu dalam realiti melalui penyampaian informasi. Media bukan sahaja melaporkan isu, tetapi juga membentuk cara isu tersebut difahami. Contohnya, media boleh menekankan sudut positif atau negatif seperti peristiwa. Sekaligus, framing ini juga mempengaruhi perspektif kita. Cara media merangkas suatu isu sangat penting, sebab ia boleh memberikan gambaran yang jelas kepada audiens, tetapi dalam masa yang sama juga, ia boleh mengabaikan aspek yang lain juga. Jika framing dilakukan secara berat sebelah, ia berpotensi memberikan kesan negatif kepada masyarakat secara keseluruhan. Seterusnya pula ialah priming. Priming pula melibatkan bagaimana media membentuk persepsi asas yang mempengaruhi penilaian dan keputusan kita. Otak manusia cenderung untuk membuat keputusan berdasarkan maklumat yang tersimpan di dalam memori kita. Sebagai contoh, apabila media sering mengulang liputan mengenai isu tertentu, masyarakat mula menilai isu tersebut sebagai lebih penting berbanding isu lain. Priming menyediakan kerangka rujukan yang membantu kita membuat keputusan, tetapi priming juga boleh mengalihkan perhatian kita daripada isu-isu yang kurang diberi liputan. Seterusnya ialah hubungan antara framing, priming, dan agenda setting. Framing menentukan bagaimana isu tersebut disampaikan, manakala priming pula membentuk persepsi asas untuk penilaian. Manakala agenda setting pula menonjolkan isu yang menjadikan keutamaan masyarakat. Akhir sekali, ketiga konsep ini saling berkait rapat dan bekerjasama untuk mempengaruhi pandangan serta tindakan kita. Seterusnya, artikel yang ketujuh. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana WhatsApp membentuk pandangan politik para pengundi. Kami telah menganalisis tingkah laku pengundi melalui penyebaran maklumat dan propaganda di platform ini, serta kesan mesej yang disebarkan dalam kumpulan dan rantai mesej. Salah satu penemuan utama adalah bahawa WhatsApp berfungsi sebagai platform utama untuk menyebarkan maklumat politik dengan pengaruh yang lebih besar berbanding platform lain seperti Facebook. Ini menunjukkan bahawa penyebaran maklumat yang cepat dan pribadi melalui WhatsApp membolehkan para pengundi membuat keputusan pilihan raya secara lebih langsung dan efektif. Jelas bahawa kajian ini menekankan pentingnya WhatsApp dalam membentuk propaganda politik dan mempengaruhi keputusan pilihan raya di Malaysia.
Ini juga menunjukkan perubahan yang signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan berita dan maklumat politik. Seterusnya, artikel yang ke-8. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media di Malaysia dan Nigeria menggambarkan Islam secara visual. Kami telah membandingkan penggunaan gambar dan video dalam laporan berkaitan Islam serta menilai kesan visual terhadap persepsi masyarakat. Salah satu penemuan utama kajian ini adalah bahawa media di kedua negara cenderung mengaitkan Islam dengan keganasan melalui visual yang dipilih. Ini berpotensi untuk memperkuat stereotip negatif terhadap agama ini. Implikasi daripada penemuan ini adalah bahawa representasi visual yang negatif dapat membentuk pandangan awam yang prejudis terhadap Islam. Oleh itu, tanggungjawab media dalam melaporkan isu-isu berkaitan agama adalah sangat penting. Terusnya, artikel yang ke-9. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana liputan berita oleh akhbar berbahasa Melayu mempengaruhi keputusan pengundian. Kami mendapati bahawa terdapat ketidaksesuaian antara topik yang dibincangkan dalam akhbar dan isu-isu yang menjadi keutamaan masyarakat. Ini menunjukkan bahawa media tidak selalu mencerminkan kebimbangan umum. Implikasi daripada penemuan ini adalah bahawa media berperanan penting dalam membentuk pandangan masyarakat, tetapi masyarakat juga mempunyai perspektif yang berbeza terhadap isu-isu yang dilaporkan. Artikel 1, Agenda Setting and the New News. Kajian ini membandingkan pembaca versi cetak dan dalam talian New York Times selama 5 hari. Hasilnya menunjukkan format berita mempengaruhi persepsi pembaca terhadap kepentingan isu. Versi dalam talian menawarkan lebih banyak pilihan kandungan, sementara pembaca versi cetak menunjukkan kesan teori agenda setting yang lebih konsisten. Pemboleh ubah bebas jenis akhbar versi cetak atau dalam talian. Pemboleh ubah bersandar merupakan persepsi pembaca terhadap kepentingan isu. Manakala artikel 2 pula, Remembrance of Coverage Past. Kajian ini mengkaji kesan agenda setting dalam liputan berita televisyen dan fenomena keluk kemerosotan. Penulis mendapati liputan berita lama berkurang kesannya terhadap persepsi awam. Tetapi isu dengan keterlibatan langsung lebih lama diingati. Pemboleh ubah bebas, elemen penyampaian berita seperti framing dan keutamaan media, dan pemboleh ubah bersandar, kesan agenda setting diukur melalui perubahan kepentingan isu. Dan artikel ketiga, European Council and Commission Relation in Legislative Agenda Setting. Artikel ini mengupas hubungan kerjasama kompetitif antara masyarakat, Majlis Eropah dan Suruhanjaya dalam pembentukan agenda legislatif EU yang menggunakan model Principal Agent dan pendekatan agenda setting bersama. Kajian kes seperti pakej iklim 2008 dan pembaruan Shenzhen menunjukkan peranan kedua-dua institusi dalam menetapkan keutamaan dasar. Pemboleh ubah bebas, tahap kerjasama atau persaingan antara institusi. Pemboleh ubah bersandar merupakan pengaruh institusi dalam membentuk dasar baru. 13. Agenda Setting Theory in Agenda Setting and Climate Change. Artikel ini membincangkan 3 agenda perubahan iklim iaitu awam, kerajaan dan keputusan. Isu ini perlu dikekalkan relevan kerana kesan jangka panjangnya terhadap alam sekitar. Kerajaan harus memimpin dasar yang selaras dengan sains dan teknologi, sementara media berperanan dalam meningkatkan kesedaran. Tindakan individu juga penting dalam menangani isu ini. Pemboleh ubah yang ada dalam artikel ini adalah bersandar dan tidak bersandar. Pemboleh ubah bersandar ialah kesedaran masyarakat terhadap perubahan iklim, manakala pemboleh ubah bebas meliputi agenda awam, kerajaan, keputusan dan media. 14. Agenda Setting Theory in Effect COVID-19 in School. Pandemik COVID-19 menyebabkan peralihan kepada pembelajaran dalam talian dengan cabaran sambungan internet dan persekitaran rumah. Walaupun ada kelemahan yang dilaporkan media, sokongan kerajaan membantu pelajar mencapai pencapaian baik memberi kesan besar kepada masa depan pendidikan. Pemboleh ubah yang terdapat dalam artikel ini adalah bersandar dan bebas. Pemboleh ubah bersandar ialah prestasi pelajar dan kualiti pendidikan, manakala pemboleh ubah bebas meliputi sambungan internet, persiapan guru, persekitaran rumah, bantuan institusi, dan liputan media. 15. The Powerful Role of Interpersonal Communication in Agenda Setting. Artikel ini membincangkan bagaimana teori agenda setting mempengaruhi masyarakat di mana individu yang bergantung pada media ataupun komunikasi interpersonal akhirnya menerima agenda yang sama. Teori aliran dua peringkat menjelaskan bagaimana maklumat disebarkan melalui pemimpin pendapat, memastikan semua individu terdedah kepada isu yang sama.
Pemboleh ubah yang terdapat dalam artikel ini adalah bersandar dan bebas. Pemboleh ubah bersandar dalam kajian ini ialah penerimaan agenda media, manakala pemboleh ubah bebas merangkumi pergantungan kepada media massa dan komunikasi interpersonal. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang serba sedikit mengenai rangka-kerangka model teori agenda setting. Hari ini saya akan menerangkan secara ringkas berkenaan rangka-kerangka tersebut. Seperti yang Anda lihat pada paparan di sebelah saya, teori agenda setting ini adalah konsep yang menunjukkan bagaimana media berperan penting dalam menentukan isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan model ini, teori ini boleh dibahagikan kepada 3 elemen utama, yaitu yang pertama, tentang elemen agenda. Agenda bermula dengan penyebaran informasi yang kemudiannya mempengaruhi publik dan seterusnya masyarakat. Dan poin yang kedua ialah masyarakat menerima informasi ini melalui media massa seperti akhbar, televisyen atau media sosial. Yang kedua ialah medium. Medium media akan menyampaikan isu-isu utama yang kemudiannya menjadi topik perbualan. Poin yang kedua, medium ini diolah melalui laporan dan diterbitkan dalam bentuk artikel untuk disebarkan kepada orang ramai. Yang ketiga pula ialah teknologi. Media juga menekankan aspek tertentu bergantung kepada penonton, sasaran atau audiens. Poin yang kedua ialah ia membantu mencipta perbincangan interpersonal atau bahkan mempengaruhi keputusan politik dalam kalangan masyarakat. Justru kesimpulannya ialah model ini membantu kita memahami bagaimana media menentukan fokus masyarakat terhadap suatu isu. Media bukan sahaja menjadi saluran informasi tetapi juga membentuk pandangan dan tindakan kita. Kosong konseptualisasi. Yang pertama ialah media massa. Media massa ialah saluran komunikasi yang menyampaikan maklumat dan membentuk pendapat umum. Bodoh. 5.0 konseptualisasi. Yang pertama ialah media massa. Media massa ialah saluran komunikasi yang menyampaikan maklumat dan membentuk pendapat umum. Seterusnya, teknologi. Teknologi memudahkan kerja harian dan meningkatkan productivity, namun ia juga membawa kepada risiko seperti jenayah cyber. Selain itu, masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hubungan sosial, budaya, dan norma. Media memainkan peranan penting dalam membentuk kesadaran dan keutamaan masyarakat melalui liputan isu utama. Seterusnya, maklumat. Maklumat diperoleh melalui media seperti internet, TV, dan radio. Teknologi membantu remaja memperoleh kemahiran, pengetahuan, dan peluang ekonomi. Dan yang terakhir, politik. Politik mengatur struktur masyarakat melalui dasar undang-undang media yang mempengaruhi persepsi politik dan menyadarkan masyarakat tentang peranan mereka dalam demokrasi.